Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like, dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat malam kepada semua pendengar. Berita kali ini bertajuk Najib dakwa bekas pengarah SRC sebabkan kerugian berbilion ringgit. Berita penuh, Datuk Seri Najib Tun Razak mendakwa berbilion ringgit dana SRC International sendirian berhad telah diselewengkan melalui pelaburan Meragukan yang dibenarkan oleh bekas pengarah dalam pengurusan terdahulu. Beliau berkata daripada lebih 31 kesalahan yang dikatakan diketahui oleh pengurusan baharu, 27 kesalahan berkaitan dengan kurangnya penilaian wajar dan penyeliaan terhadap hal ehwal SRC oleh bekas penjaganya sebagai punca kerugian berbilion ringgit. Perlembagaan SRC mengamanahkan pengarah secara eksklusif berhubung pelaburan yang akan dijalankan. Jika benar bekas pemegang amanah yang diberi kepercayaan telah menutup mata dan membenarkan Sarigala masuk ke dalam reban, pengkhianatan keyakinan itu sepatutnya disiasat, katanya. Najib 68 berkata demikian dalam pernyataan pembelaannya yang difailkan pada 4 April untuk menjawab saman sivil US 1.18 bilion SRC terhadapnya. Beliau juga menegaskan bahawa sebarang pemindahan dana yang salah daripada syarikat adalah disebabkan oleh pengurusan terdahulu seperti yang ditemui oleh pengurusan baharu syarikat itu. Najib berkata adalah tidak masuk akal dakwaan bahawa keputusan pelaburan pengarah SRC mencerminkan hasrat beliau sebagai Perdana Menteri ketika itu. Bekas Menteri Keuangan itu juga mendakwa lembaga pengarah SRC mempunyai kuasa eksklusif dalam menentukan keputusan dan dasar pelaburan menurut artikel 74, 75 dan 78, memorandum dan artikel MNA Syarikat serta Seksyen 131B Akta Syarikat 1965. Semasa menafikan dakwaan penipuan dan salah laku oleh SRC, Najib berkata saman syarikat itu sendiri nampaknya menunjukkan ketidakmampuannya untuk membayar balik ansuran yang perlu dibayar pada 2015 adalah hasil daripada pelbagai tindakan menyalahi undang-undang lembaga pengarah SRC. Berdasarkan pelaksanaan tugas Najib dalam jawatan awam, bekas Perdana Menteri itu menafikan secara mutlak melakukan sebarang salah laku termasuk throat offences atau salah guna jawatan atau kedudukan awam sama ada sebagai Perdana Menteri atau Menteri Keuangan. Najib menegaskan bahawa beliau tidak menggelapkan, menyalahgunakan atau menukar apa-apa wang daripada SRC atau menipu SRC dalam apa cara sekalipun, malah tidak berniat untuk berbuat demikian dan tidak didorong oleh motif tersembunyi atau motif yang tidak wajar atau tidak jujur. Beliau juga mendakwa artikel 117 MNA SRC sendiri menghalang penasihat emeritus Najib daripada mengeluarkan nasihat secara unilateral dan kepada syarikat berkaitan kerajaan itu. Najib mendakwa mengikut struktur tadbir urus korporat SRC, nasihat daripada penasihat emeritus tertakluk kepada permintaan daripada lembaga pengarah. Beliau berkata sebarang nasihat sedemikian terhad kepada perkara material dan kepentingan strategik kepada Malaysia dan tidak boleh menjejaskan sebarang perkara dalam kuasa eksklusif lembaga itu. Najib berkata sepanjang masa berkenaan, beliau bertindak dengan niat yang baik dan melaksanakan tugasnya sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan ketika itu untuk memajukan kepentingan negara. Pada 7 Mei 2021, SRC di bawah pengurusan baharunya memfailkan tindakan undang-undang terhadap Najib dan bekas pengarahnya Datuk Subo MD Yassin, Datuk Mohamid Azhar Osman Khairuddin, Nik Faizal Arif Kamil, Datuk C. Abdullah alias Rashid, C. Omar, Datuk Syahrul Azral Ibrahim Halmi dan Tan Sri Ismi Ismail. Namun, kemudian mengeluarkan 6 nama daripada saman itu dan mengekalkan Najib sebagai defendant tunggal. SRC sebagai plaintiff dalam writ samannya mendakwa Najib telah menyalahgunakan kuasanya dan memperoleh faedah pribadi daripada dana SRC serta menyalahgunakan dana tersebut. SRC yang kini dimiliki sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan diperbadankan MOF INC menuntut ganti rugi am, teladan, tambahan dan faedah kos serta relief lain yang sesuai yang difikirkan sesuai oleh mahkamah.